Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali di ruangan Bicara UKO. Saya Tuan Haji Ismail Ibrahim selaku moderator pada pagi ini akan menemani anda secara live selama 30 minit di Facebook Instone. Bersama-sama saya, Ketua Bahagian UKO dan Pemetaan Instone Surveyor Ahmad Azmi bin Hashim akan mengupas tajuk berkenaan QT versus FT. Perlukah hak milik kekal? Surveyor Ahmad Azmi merupakan mantan pengarah UKO Negeri Perlis dan beliau akan berkongsi pengalaman beliau dalam bidang UKO dan pemetaan. Sekarang beliau bertugas sebagai Ketua Bahagian UKO dan Pemetaan di Institut Tanah dan UKO Negara. Kalau tidak kerana bulan, tidak bintang terbit tinggi. Kalau tidak kerana Tuan, tidak kami berada di sini. Assalamualaikum Tuan, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, khabar baik adanya. Alhamdulillah, segak Tuan bergaya hari ini dengan baju berwarna merah. Okey Tuan, pada hari ini kita akan berbicara berkaitan dengan QT versus FT. Jadi untuk meneruskan soalan yang berkaitan, bolehkah Tuan jelaskan apakah itu hak milik? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang pada program Bicara UKO melalui platform Facebook Live. Salam sejahtera kepada semua yang turut serta, sama ada di dewan ini ataupun rakan-rakan Facebook di luar. Pertamanya, saya mengucapkan terima kasih pada Pak Iston sekali lagi dapat kita bersama-sama untuk berkongsi satu slot yang tidak kurang pentingnya dan menjadi topik-topik perbualan berkenaan dengan QT-FT dan perlukah kita ada hak milik kekal ataupun FT. Dan apabila kita membicarakan tajuk ini, maka perlulah kita memberi penjelasan dahulu apakah yang dimaksudkan dengan hak milik itu. Tuan Haji, ya? Ya, Tuan. Ya. Hak milik yang kita masukkan dalam perbincangan pada hari ini, orang kampung saya kata geran. Akan tetapi hak milik ini tidak sama dengan hak milik lain lah. Kerana ini hak milik tanah, satu dokumen yang dikeluarkan sejajar dengan undang-undang tanah negara, iaitu kanun tanah negara, bagi menentusahkan pemilikan suatu tanah. Dan apa yang terkandung dalam dokumen ini sudah semestinya adalah nama pemunya ataupun nama tuan tanah dan huraian dia. Huraian dia ataupun orang panggil atribut dia adalah lokasi kepada tanah itu. Dan mengikut sistem pendaftaran yang ada kita amalkan di Malaysia, yang dibuat di pejabat pentadbir tanah daerah dan juga pentadbir tanah negeri. Dokumen hak milik ini dikeluarkan untuk masuk pendaftaran, ada nama tuan tanah dan ada lokasi dia, ada nombor lot, dan diterangkan juga kategori kegunaan tanah, pertanian, bangunan, industri dan sebagainya. Dan juga syarat-syarat, sama ada syarat nyata ataupun dan juga sekatan kepentingan. Dinyatakan juga dalam dokumen ini adalah nilai cukai tahunan yang perlu dibayar oleh tuan tanah. Dengan adanya hak milik ini, Seksyen 340 KTN memperuntukkan bahawa hak milik ini tidak boleh disangkal
dokumen ini boleh kita gunakan sebagai dokumen penentu sahkan kepunyaan seseorang akan tanah itu. Dan amalan kita di Malaysia ni, kita ada dua hak milik yang dikeluarkan untuk satu tanah, bermula dengan hak milik sementara ataupun qualified title ataupun QT, dan diikuti dengan hak milik kekal ataupun setengah orang panggil hak milik muktamad ataupun final title ataupun FT. Itu Tuan Haji. Satu penjelasan yang cukup menarik. Dengan jelasnya kita boleh faham apa itu hak milik, yang mana hak milik merupakan suatu dokumen yang tidak boleh disangkal. Jadi saya tertarik dengan Tuan cakap tadi, hak milik ada dua. Jadi apakah perbezaan antara hak milik sementara dengan hak milik kekal, Tuan? Boleh Tuan jelaskan? Okey, terima kasih Tuan Moderator. Satu isu yang kita perlu perjelaskan juga. Kenapa dikeluarkan hak milik sementara? Ada orang bertanya juga, kenapa tidak terus dikeluarkan hak milik kekal? Tak apa sementara pula kan? Di tuan-tuan, saudara yang saya muliakan, dokumen hak milik sementara kita dikeluarkan sebelum proses ukur dijalankan. Seksyen 176 Kanun Tanah Negara menyatakan bahawa hak milik sementara boleh dikeluarkan tanpa menunggu hak milik muktamad selesai. Yang mana hak milik muktamad hanya boleh dikeluarkan selepas proses ukuran halus, ataupun rakan-rakan di luar sana mungkin faham ukuran hak milik bagi tujuan perundangan ataupun ukuran kadaster dijalankan. Proses ukuran hak milik ini termaktub dalam Seksyen 396 KTN yang menyatakan bahawa suatu tanah telah diukur apabila ada 5 perkara yang asas. Yang pertama, nombor lot diperuntukkan. Yang keduanya, garisan hak ditentukan. Yang ketiga, tanda-tanda sepadan ditanda di atas tanah. Yang keempatnya, hitungan, iaitu keluasan dimuktamadkan. Dan seterusnya, pelan akui diluluskan oleh pengarah ukur dan pemetaan negeri. Dalam amalan yang sedia ada, proses pengukuran boleh juga dijalankan selain oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan Negeri, boleh juga dijalankan oleh juru ukur tanah berlesen. Akan tapi akhirnya nanti pelan akui perlu diluluskan oleh pengarah ukur dan Pemetaan Negeri, dan nombor lot perlu dipohon oleh Jabatan Ukur dan dikawal peruntukan dia, pengeluaran hak milik ini oleh Jabatan Ukur. Kerana nombor lot adalah satu pengenalan unik pada tiap-tiap tanah ataupun parcel yang dinyatakan di dalam hak milik itu, dan tidak ada duplication ataupun ulangan pada nombor-nombor ni. Misalnya kita ambil yang mudah, nombor lot 100 di negeri Perak, daerah Mualim, Mukim, Berang Ulu, ataupun Pekan Mualim, Pekan Tanjung Malim, ataupun Bandar Tanjung Malim. Hanya satu je nombor yang tu. Dan keunikan ini terdapat di dalam hak milik kita. Jadi
Apabila suatu hak milik dikeluarkan, tuan tanah mempunyai hak ke atas tanah itu secara tak boleh disangkal. Akan tetapi milik sementara dengan hak milik kekal ni ada kekangan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tak boleh dilakukan. Hak milik sementara setelah dikeluarkan perlu dikeluarkan dengan segera supaya nama tuan tanah dapat didaftarkan dan urus niaga boleh dijalankan. Urus niaga yang saya maksudkan adalah boleh pindah milik, boleh gadai, lien, jaga dan sebagainya. Akan tetapi hak milik sementara tidak boleh untuk dibuat pembangunan. Maksudnya untuk pembangunan kita perlu untuk pecah bagi mengikut bahagian yang terdalam hak milik, ataupun pecah sepadan. Satu lot 20 ekar kita nak pecah kepada 20 lot, tidak boleh dibuat melainkan ada hak milik kekal. Juga pecah bahagi bangunan. Hari ini kita biasa mendengar kita membeli petak-petak bangunan, kita panggil hak milik strata. Yang ini kita asalnya adalah pecah bahagi bangunan, dan ini juga tidak dapat dijalankan oleh sekiranya hak milik itu berstatus hak milik sementara. Dan untuk itu kita menunjukkan betapa pentingnya hak milik muktamad ataupun FT dikeluarkan bagi membolehkan urusan-urusan pembangunan dijalankan. Sebagai sebuah negara yang maju, bagi menyokong pembangunan, sudah pastinya lah hak milik perlu dikeluarkan dengan segera, hak milik kekal perlu dikeluarkan dengan segera. Selain daripada pendaftaran tadi, pembangunan boleh dibuat. Satu penjelasan yang cukup baik, di mana Tuan ada menyatakan tadi hak milik sementara adalah lot tanah yang belum dihukum halus, manakala lot hak milik kekal adalah yang telah diukur secara halus dan ditentukan dia punya nombor lot, keluasan, garis hak, tentukan bearing dan jarak, dan tanda sepadan ditandakan dan PA diluluskan oleh pengarah ukur. Ya, betul Tuan? Ya. Jadi kalau kita tengok sekarang ni, ramai daripada masyarakat di luar sana ingin memiliki grant, dan juga ada yang terlibat masyarakat di luar sana dengan urus niaga tanah lot lidi. Boleh Tuan jelaskan apa yang dimaksudkan lot lidi ni Tuan? Ni saya rasa sesuatu yang serius. Saya tengok Tuan Haji pun mengutarakan dengan gaya yang agak serius. Tapi ya, Tuan, perkara ni kita perlu perjelaskan, kita perlu perbincangkan kenapa berlaku lot lidi. Sebenarnya desakan ataupun keadaan pada masa ini yang mana harga tanah itu mahal dan orang awam ataupun rakyat kita memerlukan tanah untuk pembangunan, khususnya untuk buat rumah. Dan di dalam kanun tanah meletakkan kategori tiap-tiap hak milik tanah yang dikeluarkan, sama ada kategori pertanian, kategori industri ataupun kategori bangunan. Dan sekiranya kita nak membeli tanah, kita mestilah nak tahu tanah tu di mana, berapa keluasan dia, garisan hak tu, garisan sepadannya sampai di mana, apakah tanda-tanda yang ada di atas tanah yang kita boleh kenal pasti itu adalah garisan sepadan, dan adakah hak milik ataupun urus niaga itu dijamin oleh undang-undang, disokong oleh undang-undang ataupun disokong oleh mana-mana peraturan yang diamalkan di Malaysia. Dan biasanya apa yang berlaku sekarang ni, memandangkan tekanan di segi kos dan desakan untuk mempunyai rumah sendiri, apa yang berlaku, ada di luar sana tuan-tuan tanah ataupun pengusaha-pengusaha menawarkan satu petak tanah yang harganya jauh daripada harga pasaran dan tanpa usul pesa.
ataupun tanpa melihat beberapa aspek, kita pun terus membeli. Akan tapi bila ini berlaku, pertamanya urus niaga ini tidak akan didaftarkan dan tidak ada hak milik kekal dikeluarkan ke atas urus niaga ini. Dan apabila hak milik kekal tidak dikeluarkan, maka sudah tentulah tidak ada garisan hak, tidak ada nombor lot diperuntukkan, dan hak kita tidak dinyatakan dan tidak dijamin oleh undang-undang. Selain pada itu, nama tuan punya asal masih lagi kekal di dalam daftar, di dalam hak milik keluaran, dan juga di daftar di pejabat tanah ataupun di pejabat pentadbir tanah. Sekiranya pihak kerajaan dalam usaha untuk membangunkan negara ini memerlukan membuat pengambilan melalui akta pengambilan tanah, maka perundingan dan juga pampasan tanah hanya akan diberi kepada nama yang berdaftar di dalam buku daftar dan juga hak milik yang dikeluarkan. Dan ini sudah tentu memberi satu kerugian yang besar pada pembeli-pembeli tadi. Selain daripada itu, kita rujuk kepada keratan akhbar yang kita ada paparkan pada hari ini. Risiko beli tanah lot lidi bukan harta. Risiko generasi ketiga. Apabila kita buat satu urus niaga dengan satu jumlah pelaburan yang banyak, walaupun dikatakan agak murah, tetapi urus niaga itu tidak didaftarkan kepada dalam sistem pentadbiran tanah kita, sudah pasti itu satu yang merugikan. Dan untuk di masa hadapan, apabila kita telah membuat rumah, maka kita perlu nak tahu garisan sepadan, kita juga nak tahu laluan masuk, kita juga perlu buat installation, kemudahan-kemudahan awam, api, air, elektrik, di mana laluan yang boleh diperuntukkan untuk kemudahan utility tadi. Dan juga sekiranya kita nak buat nama pagar, ataupun kita selepas buat rumah kita nak buat pagar, di mana had tanah kita tadi yang kita boleh buat pagar. Dan seterusnya, apabila berlaku banjir, kita perlu membuat saliran. Di mana nak dilalukan saliran itu? Sedangkan tanah itu telah sepadan itu tidak ditentukan secara muktamad. Dan juga satu perkara lagi, biasanya tanah yang dijual mengikut apa yang kita lot lidi ini tidak ditukar syarat. Dan biasanya syarat yang ada dalam tanah itu adalah kategori pertanian. Kategori pertanian, syarat tersirat dalam kategori pertanian hanya boleh buat bangunan untuk 5% daripada keluasan. Yang selainnya perlu untuk tujuan pertanian. Ini adalah dasar negara. Sekiranya tanah pertanian ini perlu untuk ditukar kategori kepada bangunan, dia perlu memohon penukaran syarat kepada pihak berkuasa negeri. Dan apabila tukar syarat diluluskan, barulah boleh dibuat hak milik berasingan daripada hak milik yang asal tadi. Jadi bila berlakunya pelanggaran syarat ni, ada peruntukan dalam kanun tanah yang mana pentadbir boleh mengambil tindakan sehingga merampas tanah. Ya, tuan. Jadi ini satu kerugian yang besar, dan kita perlu mengambil kira perkara ini sebelum kita membuat pelaburan dalam kita membeli tanah untuk tujuan perumahan dan sebagainya. Dan kalau boleh kita elakkan daripada membeli lot lidi ni. Jadi ya, tuan, saya bersetuju dari segi kupasan yang sangat menarik. Cuma kalau kita tengok di keratan akhbar-akhbar banyak menyatakan berkaitan dengan lot lidi. Jadi kalau saya nak relate satu soalan lagi, tuan, adakah urus niaga lot lidi ni dibenarkan dari segi perundangan? Boleh tuan jelaskan?
soalan ni agak mencabar sikit, Tuan Moderator. Tapi kita tengok apa yang berlaku apabila urus niaga lot lidi ini. Biasanya urus niaga ini berlaku melalui surat perjanjian ataupun surat ikatan amanah ataupun trustee lah. Ya, ya. Surat tu mungkin kalau kita boleh lihat di segi ini, kita ada contoh lah macam mana pelan yang disertakan dalam surat perjanjian itu. Sudah tentu tidak ada pelan akui yang diluluskan yang disimpan di pejabat ukur. Yang ada adalah pelan akui yang asal dipecah-pecah secara lorekkan sahaja. Tidak ada tanda sebayar yang dinyatakan dan tidak ada rekod-rekod ukuran berkaitan dengan tanah yang dijual itu. Itu dari segi urus niaga. Dan satu lagi saya sebutkan tadilah, urus niaga ni tidak didaftarkan di dalam geran ataupun hak milik yang sepatutnya didaftarkan di Pejabat Tanah bagi menyokong sistem pentadbiran tanah kita. Jadi maksudnya menjadi risiko bagi masyarakat yang membeli lot lidi yang memberi kesan yang sangat tinggi kepada ekonomi negara juga kepada Ketuan. Sangat pasti. Mungkin untuk generasi yang pertama mungkin ditandakan secara tanda sementara, tanda-tanda sepadan tu untuk apabila permohonan dibuat, tidak ada rekod yang kita boleh menentusahkan garisan sepadan yang dinyatakan di dalam pelan rojokan itu, dan menjadi risiko pada kita. Ya Tuan, saya akan berbalik lagi kepada soalan yang seterusnya Tuan. Soalan ini berkaitan dengan cabaran dan isu-isu semasa berhubung dengan proses pengukuran dan penyediaan hak milik kekal Tuan. Boleh Tuan jelaskan berkaitan proses pengukuran dan juga penyediaan hak milik kekal? Ya, tadi kita telah bincangkan betapa pentingnya suatu tanah bila kita berurus niaga dikeluarkan dan didaftarkan hak milik kekal. Dan juga saya ada sentuh tadi berkenaan dengan proses ukuran secara ringkas. Dan kali ini kita bincangkan cabaran kita dalam proses pengukuran bagi tujuan pengeluaran hak milik. Jadi tuan-tuan, saudara-saudara yang saya muliakan, proses pengukuran ini boleh dijalankan oleh dua pihak lah. Sama ada melalui Jabatan Kerajaan, Jabatan Ukur dan Pemetaan ataupun JUPEM, dan juga Jurukutan Tanah berlesen yang dilesenkan dan didaftarkan di bawah Akta Jurukutan Tanah Berlesen 1958. Di pihak jabatan, kita telah memperkenalkan pelbagai program pembangunan bagi mempercepatkan proses pengeluaran pelan hak milik. Kalau kita lihat dahulunya, Jabatan Ukur ada piagam pelanggan akan menyiapkan proses pengukuran selama 2 tahun apabila menerima permohonan ukur yang lengkap. Akan tapi hari ini JUPEM telah melakukan piagam pelanggan yang baru, iaitu membaiki tempoh pengeluaran ini daripada 2 tahun kepada 6 bulan sahaja. Dan kadang-kala secara praktisnya dalam 2 bulan pun dah boleh disiapkan proses pengeluaran hak milik itu. Jadi untuk mencapai hasrat ni, jabatan telah membuat pemodenan dan beberapa program khusus melalui Perancangan Pembangunan Malaysia. Dimulakan dengan sistem pengkomputeran hitungan di jabatan. Di awal tahun 90 lagi kita memperkenalkan sistem mini-CALS. Ni proses hitungan secara manual ditukar kepada proses menggunakan komputer, dan diikuti kita memperkenalkan proses yang kita panggil fill to finish, app to app, di mana data-data ukuran dikutip terus secara menggunakan data storan, sama ada di alat ataupun menggunakan data storan yang tambahan
eksternal hard disk dan sebagainya. Dan data ini dihantar secara digital ke ibu pejabat untuk proses selanjutnya. Di awal tahun 2000 kita telah memperkenalkan apa yang kita panggil SPDK dan juga SAPD, Sistem Pangkalan Data Kadastra, dan juga Sistem Otomasi Pejabat Ukur Daerah. Tak cukup dengan itu, kita memperkemaskan sistem yang ada dengan memperkenalkan apa yang kita panggil adalah sistem e-Kadastra yang kita amalkan sekarang. Data-data dikutip secara terus menggunakan data logger, kita panggil tabuk, perisian-perisian yang khas, dan juga memperkenalkan pangkalan data kadastra ukur yang baru. Dan apa yang lebih menarik lagi pada masa ini, di Jabatan Ukur tidak lagi menggunakan file-file hard copy, terus menggunakan digital system. Daripada buka file, dihantar kepada pejabat ukur daerah, dihantar kepada pegawai kerja luar membuat kutipan data secara menggunakan perisian dan juga alat-alat tertentu. Juga memperkenalkan penggunaan GNSS dalam pengukuran untuk membantu memudahkan kerja-kerja pengukuran, dan data-data ukuran dikembalikan ke ibu pejabat secara online dengan gadget-gadget yang tertentu, dan prosesan data tidak terganggu oleh file-file yang hilang, data-data yang tidak pasti dan sebagainya. Dan untuk kerja-kerja jurukutan hamba lesen melalui sistem e-Kadastra ini, Jupeng memperkenalkan jurukutan hamba lesen hanya perlu mengembalikan data-data ukuran dalam bentuk ASCII. Kita panggil 16 ASCII file, dan daripada data ASCII ini kita generatkan pelan-pelan akui yang nanti akan diluluskan oleh pengarah ukur dan pemetaan negeri. Dan ini yang kita telah usahakan dan dapat memendekkan masa pengukuran hak milik itu bagi membantu mempercepatkan proses ukuran hak milik, bagi menyokong sistem tanah dan juga menyokong pembangunan negara. Suatu penjelasan yang cukup baik daripada bermulanya proses pengukuran, di mana kaedah pengukuran dulu secara konvensional, seterusnya kepada face to finish, dan sekarang kepada kaedah-kaedah teknologi yang terkini. Jadi di mana penyediaan hak milik pula bermula daripada cara manual untuk melukis plan, dan sekarang ni menggunakan sistem yang lebih canggih. Jadi menjadi satu cabaran bagi masa akan datang untuk menentukan hala tuju Jabatan Ukur dan Pemetaan Institut, khususnya bagi Jupeng untuk merealisasikan hasrat bagi mendapat hasil yang lebih membanggakan kepada negara amnya. Sekarang kalau kita tengok banyak yang telah dinyatakan oleh Tuan Surveyor Ahmad Azmi tadi. Jadi dari segi masa sangat mencemburui kita. Dari saya dapat rumuskan beberapa 3 intipati penting dari perbincangan kita mengenai bicara ukur pada hari ini. Yang pertama, proses ukuran halus perlu dijalankan bagi mendapatkan hak milik kekal. Yang kedua, pengukuran halus boleh dijalankan oleh pihak Jupeng dan Juruukur Tanah Berlesen bagi mendapatkan hak milik. Dan yang ketiga, jangan sekali untuk melibatkan urus niaga lot leases, sebab dia memberi risiko yang sangat besar kepada individu yang membelinya. Sebelum saya mengakhiri, mungkin saya kata penutup daripada Tuan untuk seterusnya. Saya rasa tak cukup masa untuk kita memberi huraian yang lebih lagi, dan cabaran dalam pengukuran hak milik ini sentiasa ada lah. Ya Tuan. Dan kerajaan melalui Jabatan Ukur
dan juga kerjasama daripada Juruutama Besin, kita sentiasa akan melihat dan memperkemas proses-proses pengukuran ini bagi menyokong pembangunan negara. Dan sudah pastinya lah cabaran-cabaran ini kita akan cuba untuk atasi. Dan satu perkara yang saya nak lontarkan di sini kepada generasi baru, pegawai-pegawai di Jabatan Ukur Negeri, pemain-pemain industri, kita telah melaksanakan 2 program yang besar, iaitu projek e-Kadastra di Jabatan Ukur dan juga projek e-Tanah di Jupam Negeri bagi menyokong mempercepatkan proses pengukuran dan pendaftaran. Tetapi satu perkara yang dituntut dalam Kanun Tanah Negara, setiap lot yang diukur perlu ditanda dengan sepadan, dengan tanda sepadan yang sesuai. Dan sehingga hari ini masih lagi belum ada inovasi ataupun ciptaan baru yang boleh kita mempercepatkan proses untuk menanda sepadan itu. Mungkin seseorang di luar boleh mendengar cabaran saya, boleh buat satu inovasi, menjawab cabaran ini untuk membuat satu perisian. Boleh picit buttonnya, batu sepadan boleh tanam. Ya tuan, saya sangat-sangat bersetuju tuan. Jadi satu idea yang cukup bernas dari yang telah dilontarkan daripada Surveyor Ahmad Azmi bin Hashim, Ketua Bahagian Ukur dan Pemetaan Institut Tanah dan Ukur Negara. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan kerana sudi untuk hadir di program Bicara Ukur pada pagi ini. Semua kupasan yang diberi sangat menarik dan saya juga mengambil kesempatan di sini mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua urus-tia yang sangat bertukulumus untuk menjayakan program kita pada pagi ini. Saya sudahi dengan serangkap pantun, kalau ada sumur di ladang boleh kami menumpang mandi, kalau ada umur yang panjang boleh kita berjumpa lagi. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.